Surat 117. Memakai wangian adalah dilarang kepada wanita kerana beberapa sebab. Satu, haruman yang datang dari seorang wanita mampu menarik syahwat lelaki. Baik, kita ambil satu kisah daripada surah Al-Hijj ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang kemudian daripadamu. Baik, muka surat 118 ada hadis menjelaskan siapa dia yang kemudian dan siapa yang terdahulu yang dimasukkan dalam ayat ini. Dia disebut bahawa apabila ada wanita cantik yang menunaikan solat di belakang Rasulullah SAW, sebahagian golongan para sahabat radhiyallahu anhum yang teguh imannya mengambil saf hadapan agar mereka tidak dapat melihat wanita tersebut, dan sebahagian yang lain pula memilih saf yang paling belakang. Maka apabila rukuk, mereka dapat melihat wanita tersebut dari celah ketiak mereka. Ini zaman Nabi punya laki. Dan agak-agak zaman kita macam mana? Zaman Nabi punya orang lelaki sampai turun ayat Quran tegur. Masa tu ada ayat Quran, zaman sekarang tak ada. Jadi tak ditegur, orang pun tak tahu. Ni bocor rahsia. Rupanya dalam banyak-banyak yang datang ke masjid solat masa tu, ada orang lelaki yang bila ternampak kelibat ada perempuan cantik, dia pilih saf paling belakang. Plan dia nanti masa rukuk tengok kat celah ketiak. Nak tengok tapi malu sebab ada Nabi. Teringin jugalah. Dan ada keinginan tu normal. Walaupun itu di kalangan sahabat, dia ada keinginannya. Dan itu kita perlu tahu bahawa itulah fitrah yang Allah ciptakan pada lelaki. Sebab tu disuruh sangat wanita tolong jaga. Sebab bila kita tolong, kita jaga diri kita sendiri, kita dah tolong orang lain. Sebab Allah bagi fitrah orang lelaki cukup susah untuk menjaga pandangan mata dia, maka wanita hanya membantu untuk lelaki lebih menjaga pandangan mata, fikiran, hati dia. Maknanya dalam keadaan wanita zaman Nabi yang dah cukup menutup aurat, masih ada lagi yang buat planning macam tu. Agak-agak zaman sekarang lelaki yang suruh belakang tu plan apa? Yang kita susah lah. Tapi maknanya zaman Nabi memang ada yang plan, dia duduk kat soft belakang. Kemudian Allah turunkan ayat, Allah kata sesungguhnya Allah tahu niat dalam hati kamu, siapa yang pilih soft depan dan siapa yang pilih soft belakang. Jadi maknanya sahabat yang kuat iman, bila ternampak kelibat wanita cantik, dia takut benda tu akan menggugat iman dia, dia pilih soft depan cepat-cepat. Tapi ada yang lemah iman dia, agak lemah lah pada masa tu. Dan tapi tetap kuat. Sebab apa? Sebab datang solat masjid. Datang solat berjemaah di masjid itu kuat dah iman dia. Zaman sekarang, orang lelaki berapa ramai yang 5 waktu boleh datang masjid? Kita kata selemah-lemah iman lah kalau zaman Nabi tu. Kalau 5 waktu tak datang masjid tu kira sangat lemah iman dia. Jadi maknanya yang datang masjid solat berjemaah itu dia kira dah kuat dah iman dia. Setara kuat macam tu masih lagi ada perasaan. Itu fitrah semua jadi. Allah tegur dengan makna kata bila Allah tegur ni, Allah tahu kalau Allah tegur itu boleh berkesan. Jadi maknanya untuk sahabat ni bila ditegur macam ni, maka dia orang tahu kesilapan dia dan dia cepat bertaubat. Bandingan kita kadang bila ditegur tak ngaku. Itu susah lah. Tegur tak ngaku, kita tak taubat. Jadi itu maknanya kita katakan dalam poin yang pertama kenapa tak dibenarkan, sebab memang apa yang wanita pakai itu boleh menarik perhatian, boleh menarik syahwat, maka termasuk wangi-wangian. Saya pernah sembang dengan seorang imam ni masih muda lah. Dia bagi tahu gini, kadang-kadang kita ni kata niat baik dah nak pergi masjid solat 5 waktu, tiba-tiba dekat pintu masuk ada awet, hilang khusyuk. Jadi kadang dah niat baik dah, tapi tiba-tiba ada pula yang mengganggu fikiran dia, solat dia dekat masjid tu jadi tak khusyuk. Sebab itu Allah suruh kita tolong jaga, semudah itu. Sedangkan orang perempuan kalau setakat ternampak kelibat kat pintu tu, kalau tak kenal, ada nak teringat? Tak. Kan? Itu fitrahnya beza. Tapi kalau orang lelaki tak kenal pun dia boleh teringat. Orang perempuan dia teringat yang dia kenal je, yang dia berkenan dah, baru dia teringat. Jadi maknanya beza. Jadi sekarang ni dengan keadaan itu, maka Allah suruh kita jaga walaupun ke masjid. Sebab tu dalam hadis ni disebutkan tentang wanita ke masjid, disuruh janganlah berwangi-wangian ketika datang ke masjid. Mendengar makna kata bukan hanya masjid, lebih utama lagi tempat-tempat lain. Sebab kalau ke masjid untuk ibadah pun tak boleh, apatah lagi tempat-tempat lain. Nak pergi shopping mall, nak pergi makan angin, nak pergi taman
safari apa lagi tempat cuti kat Malaysia ni macam-macam, nak pergi jalan-jalan, semuanya kita kena jaga. Sebab masjid yang tak ada apa-apa pun, masjid yang memang tempat orang datang tu memang niat baik, di situ pun kita disuruh untuk menjaga supaya tidak berwangi-wangian, apatah lagi ke tempat lain. Baik, yang kedua muka surat 119, perhiasan dan wangian bagi kaum wanita hanya terhad kepada golongan tertentu sahaja. Jadi maknanya kenapa tak boleh pakai wangi-wangian? Sebab Allah hadkan. Bagi wanita, hiasan, wangi-wangian yang ada pada diri wanita terhad kepada orang tertentu. Siapa dia? Dia dalam surah An-Nur ayat 31. Kita tengok mana dia di muka surat 120. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Baik, nombor 1, had hiasan kita wanita adalah kepada suami. Yang kedua, atau ayah mereka. Ayah. Yang ketiga, atau ayah suami mereka. Maksudnya, bapa mertua. Bapa mertua ni jadi mahram. Atau putera-putera mereka, maknanya anak lelaki. Atau putera-putera suami mereka, anak-anak lelaki kepada suami. Anak tiri, itu beza dia. Detail anak kita maknanya anak kita sendiri, anak suami maknanya anak tiri. Boleh menampakkan aurat yang tak boleh dilihat oleh lelaki ajnabi setelah berlakunya akad nikah dan bersama. Suami isteri tu baru sah, barulah anak tu akan jadi anak kita juga. Kalau tak bersama, maknanya masa akad nikah, kat majlis akad nikah tu belum boleh salam dengan anak suami tu, belum jadi anak kita lagi. Baik, kemudian ataupun saudara-saudara lelaki mereka, maknanya adik-beradik, abang adik kita yang lelaki itu boleh. Atau putera-putera saudara lelaki mereka, maksudnya anak saudara kepada abang atau adik lelaki kita, anak saudara lelaki lah. Atau putera-putera saudara perempuan mereka, anak lelaki kepada adik-beradik perempuan kita. Ada beza tu kalau dalam Islam. Dalam bahasa Arab pun beza. Kalau kita sama, semua anak saudara belaka. Tapi kalau dalam bahasa Arab, anak saudara yang belah adik-beradik lelaki, dia akan panggil kita ammah. Bahasa Arab dia ammah, itu maknanya mak saudara kepada ayah dia. Tapi kalau mak saudara kepada mak dia, maka dia akan panggil khalah. Bahasa Arab dia lain. Saya adik-beradik, anak-anak saudara saya panggil kot bahasa Arab lah. Cuma jadi confuse bila anak kakak dia panggil khalah, anak adik lelaki dia pergi panggil ammah. Jadi dia bergaduh dia. Ni khalah lah, ni ammah lah, ni khalah lah, yang dia gaduh budak-budak. Akhirnya disamakan semua. Semua panggil khalah sebab khalah mula dulu. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya beza. Anak saudara kepada adik-beradik perempuan kita lain. Maknanya kalau kita ada anak, dia nak panggil kakak kita, dia akan panggil khalah. Sebab dia adik-beradik perempuan mak dia. Tapi kalau dia nak panggil kakak ayah dia, dia akan panggil ammah. Beza. Sebab tu dalam ni dia bezakan anak saudara belah adik-beradik lelaki dengan anak saudara belah adik-beradik perempuan. Kenapa beza? Hukum hakam akan beza. Baik, contoh kalau misalnya kita ada adik-beradik lelaki, kita ada dua abang, contoh dua abang yang dah kahwin dua-dua dan ada anak masing-masing. Kemudian abang kita yang satu meninggal, satu abang kita meninggal, maka anak-anak saudara kita, maknanya anak abang kita yang meninggal tu, tanggungjawab menafkah dia akan jatuh kepada abang kita yang hidup lagi. Ni banyak bapa-bapa saudara tak tahu tanggungjawab dia. Tanggungjawab kepada anak saudara. Dan sebagai isteri pula kita kena faham. Misal kata suami kita, tiba-tiba ada adik lelaki, kemudian adik lelaki dia meninggal, aksiden, meninggalkan anak 5 orang. Maka tanggungjawab menafkah anak 5 orang tu akan balik kepada sebelah ayah. Sebelah ayah tu mungkin atuk dia, kalau masih mampu atau masih hidup. Kalau tak ada, dia akan pindahlah kepada bapa. Tapi semua sebelah ayah. Adik-beradik ayah, bapa saudara ayah, dia balik semua kepada sebelah ayah. Adapun tanggungjawab menjaga anak tu, habanah istilahnya, akan balik kepada sebelah ibu. Jadi kalau anak tu masih kecil-kecil, maka sebelah ayah, adik-beradik sebelah ayah, keluarga sebelah ayah kena bagi duit nafkah. Yang laki lah. Yang perempuan pula, belah mak tu, adik-beradik belah mak dia, mak saudara dia ke, jaga. Jadi bila yang menjaga tu, bukan yang menjaga tu yang keluar duit.
Tak, jaga tu jaga je. Keluar duit tu belah lain. Jadi kalau orang lelaki yang tak tahu tanggungjawab ni, dia berdosa. Dia berdosa. Selama anak-anak tu terbiar, tak ada yang menjaga, tak ada yang menafkah, sampai tak boleh hidup, sampai tak cukup duit, miskin, itu ada orang lelaki yang berdosa. Akan cek baliklah berdasarkan kepada susunan wali, siapa yang sepatutnya menafkah dia. Itu yang bezakan. Sebab tu dalam Islam bezakan mak saudara belah ayah dengan mak saudara belah mak. Panggilan beza sebab ada hukum hakam yang berbeza. Baik, kemudian wanita-wanita Islam. Maknanya kita boleh membuka aurat kita yang selain daripada aurat pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut ni siapa pun tak boleh, kecuali suami. Dan selain daripada tu, maknanya kepada wanita Islam boleh. Wanita bukan Islam, auratnya sama macam lelaki ajnabi. Sebab tu jangan ambil wuduk kat tandas awam tu, R&R contohnya, dekat sinki tu, tak payah, tak boleh. Sebab situ memang orang bukan Islam tak perlu masuk. Aurat kita sama macam dengan lelaki ajnabi. Kenapa? Salah satunya ialah kalau bukan Islam, dia tak pandai untuk menjaga amanah aurat. Jadi mungkin bagi dia rambut bukan aurat. Jadi dengan itu dia akan menceritakan aurat kita kepada orang lain. Yang itu yang bahaya. Dan kemudian hamba-hamba yang mereka miliki, ini zaman dululah, zaman ada hamba sahaya. Hamba sahayanya aurat dia macam keluarga kita. Dan kemudian pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini pun zaman dulu ada pelayan-pelayan lelaki yang memang dihilangkan keinginan dia. Adalah cara dia kan, bagi dia. Sebab maksudnya pelayan tu maksudnya gini, yang penjaga-penjaga. Misalnya dalam peperangan, penjaga kemah. Kemah wanita itu dijaga oleh lelaki, tapi lelaki yang dah tak ada keinginan. Itu cerita zaman dulu lah. Kita tak ada dah, jadi tak payah fikir. Kalau nak kaji lebih, nanti buat tesis. Baik, kemudian anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ni kalau ikutkan yang belum baligh lah. Cuma hari ni kalau dah mumayyiz tu, dia dah mula reti. Anak-anak sekarang cepat reti dia. Dia dek tengok YouTube. Jadi kita tengok pada keadaan dah secara dasar, kita tahu kalau dia belum baligh, itu tak ada masalah. Untuk misal tak pakai tudung dalam rumah, dia datang rumah kita tak pakai tudung, secara asasnya boleh. Tapi kita tengok situasi. Ada anak-anak yang mumayyiz ni yang pandai cerita aurat orang lain kat orang lain. Itu bahaya. Ada pula yang menggunakan anak-anak ni untuk tahu aurat orang lain. Itu lagi bahaya.